Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk ke tajuk kitab kita ini, for the benefit yang tuan-tuan yang baru pertama kali hadir, dan juga sebagai ingatan kepada tuan-tuan yang telah hadir dari kuliah yang pertama, elok kalau kita dapat memperingatkan diri kita tentang beberapa adab yang perlu kita jaga di dalam majlis ilmu. Moga-moga ilmu yang kita perolehi itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai al-ilmun nafi', ilmu yang membawa manfaat, ilmu yang ada keberkatan. InsyaAllah dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri, kita boleh amalkan 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin. Pertama dari adab yang zahir, terutamanya kalau kita di masjid atau surau yang tidak disediakan kerusi, maka kita pilihlah cara duduk yang sesuai, iaitu salah satu dari 3. Yang pertama iaitu kita duduk sebagaimana dalam tahiyat awal, dipanggil duduk iftirash, tapi biasanya duduk macam itu agak lenguh, mungkin kaki akan cepat jadi kebas. Kita boleh pilih duduk tawarruk, iaitu macam tahiyat akhir, dan kita juga boleh pilih duduk tarabuk, iaitu duduk bersila. Elakkan daripada dalam majlis ilmu seumpama melunjurkan kaki, bersandar di tiang atau di dinding, kecuali lah untuk orang yang ada keuzuran. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berjalan, dengan tidak kita itu bersembang-sembang ataupun berlawak jenaka, ataupun di zaman kita sekarang ini, iaitu tidak kita sibukkan diri kita dengan handphone. Ini yang selalu mengganggu majlis ilmu, kecuali memang handphone kita itu kita gunakan untuk mencatat. Ada orang memang dia catat nokta-nokta itu dalam handphone, atau untuk merakam misalnya, yang ada kaitan dengan majlis ilmu, silakan. Tetapi kalau misalnya untuk tujuan-tujuan lain, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, kita stop dahulu sepanjang tempoh majlis ilmu sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, kita hormati apa-apa yang menjadi wasilah, menjadi perantaraan antara kita dan ilmu, sama ada makhluk yang bernyawa yang dipanggil dia ustaz, cikgu, pensyarah, profesor, kiai, maulana dan sebagainya, bahkan makhluk yang tidak bernyawa. InsyaAllah saya harap penerbit akan dapat bekalkan kita kitab ini dalam masa yang terdekat. Kitab ini juga kita muliakan, berarti kita tidak letak di bawah, di atas lantai, tidak kita itu tindih dengan handphone atau dengan kunci kereta dan sebagainya. Kerana dalam kitab ini terkandung ilmu, dan kitab agama kita sedia maklumlah, ada ayat suci Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam bab yang pertama. Maaf, 1 adab yang batin. Tadi 3 adab yang zahir, macam mana kita duduk orang nampak.
Adakah kita asyik bersembang, bermain telefon, orang juga boleh perasan. Adakah kita ada hormat kepada guru, pada peralatan dan sebagainya, itu juga orang boleh rasai. Ini satu adab yang batin, ini tidak ada orang lain tahu kecuali kita dan Allah. Ini rahsia antara hamba dan Tuhannya, iaitu mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Mungkin sebahagian yang hadir mulanya hadir kerana dapat arahan begitu. Jadi adalah dah diarahkan, hadirlah sebagai wakil. Tapi lepas itu kan kita boleh adjust balik. Niat kita itu, ya Allah, moga-moga hadirnya saya di sini pada hari ini menjadi sebab Engkau redha kepada saya. Sebab kita kan atas dunia ni hanya bilangan hari saja, tak lama. Kalau dahulu kalau kita ambil pengajaran, kalender yang jenis koyak tu, atuk-atuk dulu sukalah hari-hari dia koyak. Kan makin lama makin nipis. Itulah hidup kita. Hidup kita ni umpama helaian-helaian hari. Bila berlalu satu hari, sebenarnya sudah berlalu sebahagian dari kehidupan kita. Kalau orang sambut happy birthday, happy birthday yang keberapa, katakanlah ada yang sambut hari jadi yang ke-40, hakikatnya dia sedang menyambut sudah 40 tahun dia meninggal dunia. Kerana 40 tahun yang berlalu itu dia sudah tinggal. Memang dia tidak boleh ambil walau 1 minit, walau 5 minit yang berlalu, dia tidak akan dapat ambil balik. Yang balance definitely akan lagi sikit berbanding dengan yang sebelum itu. Jadi kita harap sisa dari umur kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan atas ketaatan dan dijauhi dari kemaksiatan. Baik, pergi kepada sambungan perbincangan kita masih lagi bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Kerana ini tajuk yang selalu jadi punca perbalahan dalam masyarakat. Kadang-kadang amalan-amalan yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat seperti baca Yasin malam Jumaat, berdoa beramai-ramai selepas solat fardu, melakukan tahlil arwah, selawat selang-selang tarawih dan sebagainya, dipertikaikan, dijadikan punca perbalahan, bahkan permusuhan. Kerana kata dia, benda ni Nabi SAW tak buat. Kata dia, Nabi tak ada doa ramai-ramai lepas sembahyang. Nabi SAW tak ada selawat selang tarawih. Nabi tak ada buat tahlil arwah. Ini dakwaan-dakwaan mereka. Cuma kita nak faham, betulkah kalau memang benda tu Nabi SAW tak buat, maka kita tu tak boleh buat? Ini yang didakwa. Ikut sunnah kata dia. Ikut sunnah tu betul lah, ikut sunnah Nabi. Tapi dia kata ikut sunnah maknanya kalau benda tu Nabi tak buat, haram kita buat. Ini sebenarnya keliru. Bahkan ini bercanggah dengan sunnah sendiri. Maknanya Nabi SAW baginda bukan larang satu perkara semata-mata perkara itu baru, baginda sendiri tak pernah buat, baginda tak pernah suruh, lalu baginda larang, tidak. Kita tengok nanti contoh-contoh bagaimana larangan sebenarnya kalau bercanggah dengan syarak. Benda itu dahlah baru, dahlah Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, bercanggah pula dengan syarak, baru Nabi larang. Tapi kalau Nabi SAW tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, tapi tak bercanggah dengan syarak, Nabi sendiri puji, Nabi sendiri benarkan. Contoh yang pertama nanti akan datang kalau masing-masing ada kitab, iaitu di muka surat 21. Banyak contoh menunjukkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan perkara baharu, yakni tidak pernah dibuat atau tidak pernah disuruh oleh Rasulullah SAW ketika hayat baginda. Maknanya kalau betul teori yang mengatakan kalau Nabi tak buat, Nabi tak suruh, haram, berarti bila sahabat buat benda yang Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, Nabi akan larang. Sebab kan tanggungjawab seorang Rasul menyampaikan hukum. Ini haram, Nabi kena beritahu, ni haram ni, saya sendiri tak pernah buat macam ini. Saya pun tak pernah suruh kamu buat. Kalau kamu buat benda yang saya tak pernah buat dan benda yang saya tak pernah suruh, hukumnya haram. Sepatutnya begitu. Tapi adakah begitu? Rupanya tidak. Misalnya yang pertama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, iaitu muazzin, tukang azan Rasulullah SAW. Beliau melakukan satu perbuatan yang beliau kekali, maknanya istiqamah buat, Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, iaitu selepas setiap kali berwudu, beliau akan solat sunat 2 rakaat. Sama ada dipanggil solat sunat wudu atau boleh juga dinilai solat sunat mutlak setiap kali lepas berwudu. Sunat mutlak ni maknanya sunat semata-mata. Akan ada sunat yang bersebab. Kita masuk masjid, sembahyang sunat 2 rakaat, itu tahiyatul masjid. Kita nak musafir 2 rakaat.
Kita ada hajat. Kau baru ni kan PRU ramai yang buat solat hajat. Tapi ada yang solat hajat untuk calon ni, solat hajat untuk calon sana. Tu ada hajat, itu namanya solat sunat hajat. Ada yang buat dosa, menyesal dia, lalu dia buat solat sunat 2 rakaat, itu solat sunat taubat. Ada yang tak ada sebab, cuma dia nak solat sunat. Itulah namanya solat sunat mutlak. Bukan ada sebab apa-apa. Jadi bila Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wuduk saja, dia mesti solat 2 rakaat. Asal dia ambil wuduk, dia mesti solat 2 rakaat. Kita tak macam itu kan, kadang-kadang kita solat, kadang-kadang banyak ni kita tak solat pun, tunggu masuk waktu nantilah kita solat. Begitu. Jadi ini Nabi tak buat dan Nabi tak suruh. Tetapi bila Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal, apakah amalan yang Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu paling harapkan mendapat pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala, lalu Sayyidina Bilal memberitahu, iaitu beliau tidak berwuduk, melainkan beliau akan solat 2 rakaat. Kalau ikut teori kata Nabi tak buat haram, Nabi akan larang, jangan. Saya pun tak buat macam itu. Tidak. Nabi bersabda, inni sami'tu baina yadayya duffa na'laika fil jannah. Oh, itulah sebab saya itu mendengar di depan saya bunyi derapan selipar kamu di dalam syurga. Ya, ini satu bentuk pujian, galakan. Ini amalan yang kamu istiqamahkan ni, itulah sebab kamu masuk dalam syurga. Itu maksud Nabi SAW. Ini yang pertama. Contoh yang kedua dilakukan oleh sahabat Nabi juga. Yang tadi tu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari, iaitu Khubayb ibn Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu satu masa ditangkap oleh musuh. Lalu musuh beritahu, kami akan bunuh kamu. Jadi dia minta masa sikit. Kata dia, sebelum kamu bunuh saya, bagi saya masa nak sembahyang 2 rakaat. Jadi dia sembahyang 2 rakaat. Padahal tidak ada pun Nabi SAW ajar sebelum itu, kalau kamu ni tahu nak kena bunuh atau nak mati, kamu solat dulu 2 rakaat. Tak ada. Tapi kan solat 2 rakaat ni tak bercanggah dengan syarak. Solat sunat ni bila-bila masa boleh buat. Lebih-lebih lagi kita kan nak supaya amalan kita ni husnul khatimah. Kalau kita tahu, kan ada orang na'udzubillah mati tengah berjudi. Ada yang saya baca tu sampai nak ditangkap berkhalwat, di panjang bangunan telah terjatuh mati lepas berkhalwat. Jadi tak elok lah. Kalau kita dah tahu, biasanya jarang orang tahu nak mati. Biasanya pesalah lah. Last prisoner kan dia beritahu akan digantung bila-bila. So kalau orang Islam, tentulah dia nak tutup amalan itu dengan taubat, istighfar, solat dan sebagainya. Jadi beliau solat 2 rakaat. Dan ini memang perkara baharu. Buktinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, fakana awwala man shalla ar-rak'ataini indal qatli. Adalah Khubayb bin Al-Adi ni, beliau adalah orang yang mula-mula. Khubayb bin Adi ni bila orang yang mula-mula melakukan solat 2 rakaat ketika akan dibunuh. Yang sebelum tu tidak ada. Nabi SAW tak ada anjurkan macam itu. Tapi Nabi SAW bila dengar berita itu, bagi dia tidak komplain. Bagi dia tak pesan pada sahabat yang lain, kalau akan datang kena tangkap dengan musuh, nak kena bunuh, jangan solat 2 rakaat, saya tak suruh. Tak ada. Kerana perbuatan beliau tidak bercanggah dengan syarak, tidak dilarang. Kemudian contoh lagi, yang ketiga. Sebenarnya banyak contoh, cuma ada kawan-kawan kita tu dia sudah macam ada mental block. Dia tak boleh terima konsep tidak semua perkara baharu itu dilarang. Dia masih dalam otak dia, asal baharu je mesti tak boleh buat. Ini sebenarnya bercanggah dengan sunnah. Dan sunnah Nabi SAW macam mana? Satu sahabat nama Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi. Kawan-kawan kita, bila kita kata kalau semua benda baru tak boleh buat, kau pun guna telefon, Nabi tak pernah guna telefon. Kau pun pergi masjid naik kereta, Nabi tak pernah pun naik kereta pergi masjid. Kau pun tahun lepas tu pergi umrah naik kapal terbang, Nabi tak pernah pergi umrah naik kapal terbang. Kalau kita kata macam itu kepada dia, dia akan beralasan, kata dia, yang itu memang Nabi tak buat, tapi itu urusan dunia, tak apa. Naik kapal terbang, guna telefon, naik kereta, ini semua urusan dunia. Urusan dunia tak ada masalah. Kalau Nabi tak buat pun tak ada masalah. Yang haram kalau kita buat benda yang Nabi tak buat dalam urusan ibadah. Yang itu haram.
Macam kamu berdoa ramai-ramai lepas solat, kata dia, itu kan ibadah doa. Nabi tak buat, jadi haram. Kamu selawat selang-selang tarawih, selawat tu ibadah, Nabi tak buat, jadi haram. Kamu buat tahlil arwah, tahlil tu kan ibadah, jadi Nabi tak buat, maka haram. Sebenarnya ada benda-benda yang mereka dakwa Nabi tak buat, sebenarnya Nabi SAW buat. Tapi kita andaikanlah, misalnya sambut maulid, sambut maulid dengan ceramah, dengan buat jamuan, dengan buat majlis selawat, qasidah, perarakan, itu memang Nabi tak buat. Jadi adakah haram? Itu persoalan dia. Jadi cuba lihat, ini urusan ibadah, iaitu solat. Sahabat Nabi bernama Rifa'ah ibn mana bin lah, anak Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu, ketika iktidal ni bangun daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, tu iktidal. Iktidal ni mana tegak. Asalnya kita bungkuk rokok, kita iktidal tegak balik. Masa tu Nabi SAW jadi imam salat maghrib. Jadi Nabi SAW bangkit daripada rokok, Nabi sebut apa? Sami Allahu liman hamidah. Sahabat ni baca bacaan yang Nabi tak ajar, dan Nabi pun tak pernah suruh, iaitu Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Dia sebut dan Nabi dengar. Kalaulah buat benda baru dalam ibadah automatik jadi haram, tentulah Nabi SAW lepas solat akan tegur, lain kali jangan baca macam itu bacaan saya tak ajar, haram kamu buat. Tak. Nabi SAW cakap apa? Nabi bersabda, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Nabi SAW bahkan bersabda, sesungguhnya saya telah nampak 30 lebih malaikat berlomba-lomba, siapa antara mereka yang akan terlebih dahulu menulis pahala apa yang kamu sebut. Ini satu pujian, padahal Nabi tak suruh. Kenapa? Sebab bacaan pada masa tersebut tidak bercanggah dengan syarak. Kalau katalah sami Allah liman hamidah, bersembang kawan sebelah, lepas ni nak pergi makan apa? Itu kan Nabi larang nanti. Nabi akan beritahu ini semayang bukan tempat bersembang. Jangan bersembang macam tu, batal semayang. Itu Nabi akan beritahu. Tapi iktidal puji Allah tak ada masalah. Oleh kerana tak ada masalah, Nabi tidak larang, bahkan Nabi beritahu malaikat berebut-rebut nak tulis pahala apa yang disebut oleh sahabat tadi. Jadi ada kawan-kawan kita masih degil lagi. Dia kata, yang tu tak apalah ustaz, tu Nabi ada, Nabi dah cakap kata boleh, kira boleh lah. Kalau zaman kita ni, kita buat benda baru, siapa nak cakapkan kita benda tu boleh ke tak boleh? Nabi dah wafat. Jadi orang ini beranggapan seolah-olah bila wafat je Nabi SAW, benda baru kita dah boleh tak tahu hukum dia. Kita dah tak tahu sebab Nabi dah wafat. Ini tidak betul. Kerana walaupun Nabi SAW dah wafat, Nabi ada meninggalkan Quran dan Sunnah. Dan daripada Quran dan Sunnah inilah para ulama mengeluarkan hukum. Contoh yang mudah yang kita boleh relate dengan diri kita sendiri adalah ketika pandemik COVID-19 sedang memuncak, kita umat Islam diarahkan sembahyang jemaah jarak-jarak. Dan sembahyang makmum jarak-jarak itu adalah bid'ah. Bid'ah bukan dengan arti kata Nabi tak buat saja, bahkan Nabi mengarahkan berbeza. Nabi arahkan sebaliknya. Nabi perintahkan kalau solat ada ruang kosong, penuhkan, jangan tinggalkan ruang. Tiba-tiba ingat lagi tak, masa PKP imam yang bagi tahu para jemaah diingatkan supaya menjaga penjarakan sosial. Itu kan bid'ah. Dan solat urusan ibadah, bukan urusan dunia. Tapi kenapa mufti-mufti kita tak ada yang larang? Daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Selangor sampai ke Kelantan, tak ada mufti yang larang buat bid'ah ni. Kerana para mufti mengenal pasti daripada dalil. Mana ada dalil ustaz? Mana ada Quran hadis suruh semayang jarak-jarak? Betul. Tapi adakah Quran hadis yang suruh kita menjaga nyawa? Adakah Quran hadis yang melarang kita itu menyebabkan kemudaratan? Tidakkah fakta dan data pada masa itu menunjukkan kalau duduk terlampau hampir antara satu sama lain, risiko jangkitan COVID-19 tinggi? Dan pada masa itu kan kebimbangannya, kalau kena COVID-19 dia boleh meninggal. Bahkan sampai sekarang pun ada yang masih meninggalkan COVID-19. Jadi Quran dan hadis yang menyuruh kita menjaga nyawa. Dan kalau cara menjaga nyawa itu menyebabkan kita itu terpaksa jarak satu sama lain ketika salat jemaah, maka itu bukannya perkara baru yang dilarang. Itu cara para ulama memahami hukum.
Kemudian contoh yang keempat, seorang sahabat membaca doa iftitah. Iftitah ni maknanya pembukaan. Maknanya selepas kita takbiratul ihram tu kita buka dengan doa. Dan doa ni Nabi tak ajar. Nabi tak ajar doa iftitah macam dia baca ni. Lalu sepatutnya kalau ikut teori kata tak boleh buat benda baru, ni plus solat lagi, itulah Nabi akan larang. Sebaliknya Nabi bersabda, laqad ra'aitu abwabas samai futihat laha. Aku telah melihat pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Ini kan satu bentuk pengiktirafan bahawa perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak boleh dilakukan. Kerana boleh berdoa sebelum daripada baca Fatihah. Lagi contoh yang kelima, ini juga melibatkan ibadah solat, iaitu seorang sahabat Nabi yang mana beliau ni bertugas sebagai imam di Masjid Quba. Mungkin sebagian tuan-puan yang pernah pergi ke Makkah, umrah ataupun haji, mungkin pernah ziarah Masjid Quba, ya. Jadi Masjid Quba ini imamnya membuat satu perkara yang Nabi tak buat dan Nabi tak suruh dalam solat. Apa dia? Setiap rakaat dia akan baca suratul Ikhlas. Dia akan baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Maknanya apa? Rakaat pertama dia baca Fatihah. Habis Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Kemudian habis Qul huwallahu dia baca surah. Habis surah baru dia rukuk. Rakaat kedua pun sama. Fatihah, Qul huwallahu, surah, rukuk. Ini Nabi tak buat dan Nabi tak suruh. Dan kebetulan makmum tak suka. Jadi makmum hantar wakil komplain pada imam. Jadi kalau imam zaman Nabi kena komplain, imam zaman kita kena komplain, tak payah kecil hati sangatlah kan. Zaman Nabi pun mereka komplain. Mereka kata imam sepatutnya pilih satu saja. Kalau imam nak baca Qul huwallahu, dah cukup. Lepas Qul huwallahu, rukuk, jangan baca surah. Kalau imam memang nak baca surah, surahlah. Tak payah baca Qul huwallahu. Ni baca dua-dua macam itu susahlah kami. Rupanya imam bab tu dia agak macam berkeras. Kata dia, kamu pun pilih satu je lah. Kalau kamu nak saya jadi imam, macam tu je lah cara saya. Kalau kamu nak macam-macam, ambil latih imam lain. Jadi makmum susah hati. Sebab imam ni bagus, cuma kat situ je agak slack kat situ. Lalu mereka adu kepada Nabi SAW. Kalau dah betul dakwaan, kononnya setiap perkara baharu yang Nabi tak buat, Nabi tak suruh tu haram, tentulah sebagai seorang Rasul, Nabi kena tabligh. Nabi kena sampaikan hukum. Nabi kena panggil imam itu, tuan imam, mulai hari ini jangan lagi buat. Sebab baca Qul huwallahu setiap rakaat itu saya tak buat, saya tak suruh. Buat benda yang saya tak buat dan saya tak suruh dalam ibadah itu haram. Sepatutnya begitu keterangan daripada Nabi SAW. Kejadian yang berlaku tidak. Memang Nabi panggil. Dan bahkan Nabi tanya, apakah yang menghalang tuan imam daripada ikut cadangan jemaah? Jemaah kan dah bagi cadangan, yang imam tak ikut, kenapa? Jawab beliau, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya buat begitu kerana saya ini kasih sangat kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Kita mungkin rasa biasa je, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak rasa apa-apa. Tapi bagi orang yang faham dan menghayati itu adalah surah tauhid. Akidah kita terkandung dalam surah yang pendek itu. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Allah lah yang jadi tempat pergantungan, bukan manusia. Manusia kan terpusing, terputar ke atas. Saya terbaca baru ni agak brutal juga bahasa dia, tapi betul. Dia kata Malaysia boleh. Apa yang boleh? Ex-prisoner become a prime minister. Ex-prime minister is now a prisoner. Perasan tak? Kan PM kita sekarang pernah masuk penjara, pernah jadi banduan. Yang pernah jadi PM kita dulu kan sekarang pernah jadi banduan. Ini ceritanya manusia. Jadi kalau kita bergantung kepada mereka, mereka pun jatuh. Tapi As-Samad memang pergantungan yang sebenar, iaitu Allah Ta'ala. Kalau itu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkehendak. Jadi semua dah terkandung dalam keluarga itu. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, Allah tidak dilahirkan. Mana Allah Maha Esa. Dan Allah itu kekal, Allah tidak ada permulaan. Jadi oleh kerana sahabat ni faham, dia rasa sangat seronok dengan surah tu. Tiap-tiap rakaat pun dia nak baca. Baik. Suka pada ayat Quran, bercanggah tak dengan syarak? Betul apa? Tak bercanggah dan baik. Dan ada tak larangan kata tak boleh baca surah yang sama? Tak ada. Jadi oleh kerana perbuatan itu tak bercanggah dengan syarak,
dorongan dia juga baik kerana kasih kepada suratul Ikhlas. Bukan saja Nabi SAW tak larang, Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut itulah memasukkan kamu dalam syurga. Jadi kalau ada imam kampung kita baca kuwallah, jangan pandang lekeh. Apa imam ni kuwallah ya. Bacalah surah Baqarah ke, bacalah Ali Imran ke, ya. Dan padahal jasa kuwallah inilah sahabat Nabi masuk ke dalam syurga. Baik. Kemudian dari lagi kejadian yang lain, contoh yang ke-6. Sahabat Nabi menjadikan suratul Fatihah sebagai ruqyah. Ada tak perempuan nama Ruqyah? Baik bahasa Melayu biasa dia jadi Ruqyah. Ruqyah kan. Ruqyah tu maknanya jampi atau bacaan-bacaan untuk mengubat. Itu Ruqyah. Jadi ceritanya macam ni. Ada sekumpulan sahabat, mereka dalam perjalanan sampai di satu kampung, mereka rasa lapar. Jadi mereka minta izin dengan orang kampung, boleh tak, sudi tak kami ni jadi tetamu kamu? Orang Arab dia ada satu budaya yang baik, dia sangat memuliakan tetamu. Mana kalau orang tu dah dia angkat jadi tetamu dia, 3 hari tu makan tidur free, dia tanggung. Bukan itu saja, bahkan kalau ada orang nak serang tetamu dia akan pertahankan. Bagi dia aib, malu besar kalau satu kumpulan yang sedang jadi tetamu dienai oleh orang lain, itu malu besar. Ini adat yang baik di kalangan orang Arab. Tapi itu kalau dia sudi lah. Kalau dia kata okey, kami nak menjadikan kamu tetamu. Tapi kalau dia kata kami tak mau, tak adalah. Jadi dalam kes ini bila sahabat tanya, boleh tak kami jadi tetamu kamu? Mereka tak nak. Mereka kata minta maaf, kami tak ambil kamu sebagai tetamu. Jadi mereka pun berlalulah cari berehat di luar kampung. Dalam keadaan macam itu, takdir Allah, ketua kabilah dan ketua kampung disengat oleh kala dan terbaring, ya, atas racun daripada kala jengking tu. Nak berubat tak baik. Jadi ada orang bagi idea, kau tanya yang duduk lepak tepi kampung tu, ada yang boleh berubat, ya. Jadi pergi tanya, ada tak antara kamu ni yang boleh berubat? Sebab ketua kami kena sengat dengan kala, tak sembuh-sembuh. Jadi sahabat Nabi tengok, sahabat Nabi pun pandai juga. Akhirat nak, dunia pun bukan tolak kan. Jadi tadi kami nak makan free, kamu tak bagi. Jadi kata dia boleh, saya boleh berubat, syarat kalau sembuh saya nak berapa ekor kambing. Itu syarat dia, ambil upah. Jadi kata orang kampung, okey lah, kalau sembuh kami sanggup bagi kamu beberapa ekor kambing. Jadi dia pergi sana, dia baca Fatihah. Baca Fatihah sampai habis, sembuh sebab sakit tu. Macam orang tu terlepas dari ikatan, terus boleh bangun. Jadi bila dapat kambing, kira-kira nak makan. Jadi ada sahabat kata, eloklah kita tanya Nabi dulu, boleh ke macam ni? Itu yang sepatutnya, tanya dulu baru buat. Orang kita kadang dah buat dulu baru tanya. Ustaz, saya nak tanya ni, boleh tak kita masuk satu skim yang kita bayar katakan 1,000, lepas tu kita cari orang 3 orang, masing-masing pun bayar 1,000, lepas tu kita dapat macam ni, boleh ke tidak kalau macam tu? Macam tu tak boleh tu, itu money game. Itu haram, dia ambil duit orang bawah, ambil bayar orang atas. Ya ke Ustaz, saya dah masuk. Kamu dah masuk baru tanya. Patut sebelum masuk lah kamu tanya, ya. Ini kamu dah masuk, dah nak terkena, dah nak apa, baru kamu tanya. Jadi sahabat tak macam tu. Sebelum makan sahabat nak tanya dulu, Ini syariah compliant ke tak? Ini patut syariah ke tidak? Jadi bila tanya pada Nabi SAW, Nabi hanya tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Nabi hanya senyum. Nabi kata, macam mana kamu tahu Fatihah tu boleh jadi ubat? Jadi Nabi tak larang. Bahkan ada indikasi bahawa benda itu baik, ialah Nabi SAW pesan, bahagian saya tu jangan lupa kambing kan. Gitu, macam kita dengan kawan-kawan juga kan, kawan-kawan nak pergi ke kedai, jangan lupa tu saya punya ni portion. Jadi itu menunjukkan halal, ya. Ambil upah dengan merawat menggunakan bacaan Al-Quran itu dibenarkan. Sahabat pernah buat dan Nabi tidak larang. Kadang-kadang orang kata itu menunggang agama. Ini geng-geng menunggang agama, embuh-embuh sikit minta upah, ya. Habis kamu ingat yang embuh-embuh tu tak makan nasi ataupun tak payah isi minyak kereta atau macam mana? Oh, kamu tukang perawat je, tak apa dapat minyak, tak payah bayar, isi je banyak mana, dan dia kena bayar minyak juga. Jadi kadang-kadang orang dia nak orang ikhlas, tapi dia pun tak mau ikhlas. Bagi apa salahnya? Orang tu dah tolong kamu sihat, apa salahnya kamu bagi? Jadi sahabat Nabi sudah tunjukkan contoh, ambil upah dengan merawat, itu Nabi benarkan. Contoh lagi,
kedudukan imam dan makmum dalam salat berjamaah. Ya, asalnya imam dan makmum sama je, sebaris. Jadi Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Tapi dia ni masa Nabi SAW berdakwah, berjuang, berperang, dia masih kanak-kanak lagi. Jadi kadang bila Nabi salat dia ikut. Bila dia ikut, dia duduk Nabi tarik, dia duduk belakang. Nabi tarik dia sebagai sebaris. Lepas solat, lepas tu dia undur balik. Lepas solat Nabi tanya, kenapa kamu undur? Jadi dia kata tak selayaknya lah makmum tu duduk sebaris dengan imam. Atau saya ni duduk sebaris dengan Rasulullah tu tak layak. Jadi Nabi puji. Nabi mendoakan kebaikan buat beliau. Yang ke berapa ni? 5, 6, 7, 8. Contoh yang ke-8. Makmum masbuk. Masbuk ni adalah makmum yang dia tu tak sempat baca Fatihah dalam rakaat tu. Itu dikira masbuk ya. Jadi zaman Nabi SAW, orang yang masbuk dia akan kejar rakaat. Maknanya katalah dia datang lambat, orang dah solat 2 rakaat. Jadi orang yang dah hadir itu dia akan bagi isyarat. Mungkin dia buat macam itu. Jadi yang lambat tu tahu aku tertinggal 2. Jadi dia kejar. Dia kejar 2 rakaat tu, nanti dia follow, bagi salam sama-sama. Macam tu, ya. Lalu seorang sahabat iaitu Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, satu hari dia masbuk. Lalu dia tak hirau pun orang bagi isyarat tu, dia tak layan. Dia Allah Akbar, terus dia ikut Nabi. Katalah Nabi tengah sujud, dia terus sujud. Lepas bagi salam, tentulah dia dah tahu berapa dia tertinggal. Kata yang 4 rakaat, dia sempat dengan Nabi 2. Dia tahulah 2 rakaat dia tertinggal. Lepas bagi salam dia bangkit, habiskan lagi 2 rakaat. Lalu Nabi puji, Nabi bersabda, sanna lakum Muaz. Muaz dah buat satu cara yang bagus untuk kamu. Sebab itu kan lebih tenang. Daripada kita terkejar-kejar, mungkin tak khusyuk. Ni kita ikutlah imam kat mana. Imam tengah sujud-sujud, imam tengah tahiyat-tahiyat. Nanti yang tertinggal tambah dengan tenang, tambah. Jadi Nabi puji cara yang dibuat oleh Sayyidina Muaz. Habis sekarang ni kita buat cara baru, dah tak boleh dah. Benda ni dah selesai. Zaman ni dah selesai. Cara solat tu kita just follow saja. Baik. Kemudian ada satu kabilah Arab dikenali sebagai Bani Zuhail bin Syaiban. Ketika dia nak pergi berperang dengan Parsi, Nabi SAW dan para sahabat berdakwah suruh dia masuk Islam. Masuk Islam, kata Nabi SAW suruh masuk Islam. Jadi dia kata kami sekarang ni sibuk tengah berperang. Jadi kita baru nak sibuk nak pergi RU. Tak adalah berperang, tapi tuan-tuan pun sibuk kelas pergi tetamu dulu, ya, masing-masing bertugas. Orang politik tak usah kira lah, ya. Jadi mereka ni berperang sibuk. Mereka kata nantilah kalau kami dah selesai peperangan dengan Parsi ni, nanti kami tengok balik, ya, kami akan consider balik tawaran untuk masuk Islam ni. Jadi dalam peperangan mereka teringat yang suruh kita masuk Islam tu, dia kata dia Nabi, dia utusan Tuhan, utusan Allah. Kalau betul, cuba kita sebut nama dia, minta kemenangan. Lalu mereka bertawassul, sebut nama Nabi SAW, dan Allah beri kemenangan kepada mereka. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, Nabi tak marah. Nabi kata bi nusiru, dengan perantaraan nama saya lah mereka itu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya tawassul, ya. Tawassul ni ada satu bab khusus nanti dalam kitab ini. Kerana ada juga golongan yang kata tak boleh tawassul, doa sebut nama Nabi itu tak boleh. Ini sebenarnya bercanggah dengan dalil. Yang ke-10 dan terakhir dalam kitab ni, sebenarnya banyak kalau nak bawa contoh, iaitu tayamum. Tayamum asalnya untuk orang yang tak ada wudu. Bila dia nak berwudu tak ada air, okay? Ataupun dia berhadas tapi tak ada air. Jadi satu hari Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bermimpi, dan mimpi ini mimpi yang mewajibkan mandi. Apa dia kata wet dream, ya? Mimpi yang menyebabkan wajib mandi. Dan air ada, cuma cuaca terlampau sejuk, ya, mungkin orang yang pernah ke Madinah tak akan tahu bahawa Madinah tu ada masa-masa sangat sejuk, bahkan barangkali turun salji di sana. Jadi oleh kerana terlampau sejuk, beliau hanya tayamum, beliau tak mandi. Dan beliau siap jadi imam lagi. Jadi imam salat subuh, ya, beliau tidur bermimpi, ya, yang mewajibkan mandi, tapi beliau tak mandi, beliau tayamum. Padahal dalam hadis tak ada, Nabi tak ajar macam tu. Hanya kan kalau tak ada air. Ini air ada, cuma kamu sejuk, kamu tak mandi. Jadi berita itu sampai kepada Nabi SAW.
Kalau zaman kita ni mungkinlah masuk dalam WhatsApp group. Tuan tahu tak, dia tadi jadi imam tak mandi wajib, pakai tayamum je. Jadi tak macam mana, zaman dulu tak adalah WhatsApp, tapi sampai juga berita tu pada Nabi SAW. Nabi tanya, mungkin Nabi tanya, dengar-dengar kamu jadi imam tak mandi wajib, kenapa? Jadi Sayyidina Abu Al-As ni awalnya cerdas, beliau ni akannya cerdas, bahkan dalam dunia politik ni beliau ni politician. Orang politik ni kadang dia tak berbohong. Kita kata dia berbohong, tapi dia cakap benda yang double meaning. Kita faham gini, dia faham lain. Jadi contohnya Sayyidina Abu Al-As ni pada masa dia jadi wakil, masa tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dua-dua ada pertikaian siapa yang jadi khalifah. Masing-masing mengaku berhak jadi khalifah. Sampai berperang, terkenal dengan peperangan Siffin. Akhirnya ada cadangan supaya dahlah sesama Islam ni janganlah berperang macam ini, kita berdamai saja. Jadi masing-masing setuju buat majlis, namanya majlis tahkim. Jadi majlis tahkim ni Sayyidina Ali lantik Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari jadi wakil. Sayyidina Muawiyah lantik Sayyidina Amr bin al-As yang kita cerita semayang pakai tayamum tadi. Jadi Sayyidina Amr bin al-As ni politician. Otak dia ni otak orang politik. Jadi beliau kata kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, kita jadi berbalah ni, jadi berselisih ni adalah kerana masing-masing mengaku jadi khalifah. Jadi kenapa tidak biar dua-dua letak jawatan dan kita serahkan balik urusan ni pada rakyat lah, biar rakyat tentukan, dan masing-masing mengaku kerajaan. Jadi dia pun pujilah Abu Musa al-Asy'ari, kamu sahabat Nabi yang soleh, yang bagus, yang mulia, kamulah yang cakap dulu. Jadi Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari pun setuju. Dia pun cakap, dengan ini saya isytiharkan bahawa Sayyidina Ali meletakkan jawatan sebagai khalifah. Jadi Sayyidina Abu Al-As dia kata, kalau dah tinggal satu khalifah, selesailah masalah. Tinggal Muawiyah seorang lah khalifah, dah Ali dah letak jawatan. Jadi tak, di sisi orang lain, kamu ni macam menipu. Tadi kata kalau dua-dua letak jawatan. Jadi dia kata tadi masalahnya dua-dua menuntut. Sekarang seorang letak jawatan, tinggal seorang dah settle lah masalah. Muawiyah lah khalifahnya. Jadi ini beliau cerdas. Jadi dalam bab ni, bila Nabi tanya kenapa kamu tadi tu tak mandi wajib, hanya kata tayamum, beliau tak jawab. Beliau baca ayat Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu itu bunuh diri kamu sendiri. Sebab makna fahamnya sejuk sangat ya Rasulullah, boleh mati kalau mandi. Jadi Nabi senyum. Nabi dengar saya berbelas jawab begitu, Nabi SAW senyum, tak cakap apa. Mungkin Nabi dah pandai kamu. Tapi Nabi tak larang, sebab itu ijtihad yang dibuat oleh orang yang layak, itu diiktiraf dalam agama kita. Jadi selesai. Contoh-contoh, 10 contoh. Tak tahulah kalau ada yang masih berdegil nak kata semua benda baru sesat dan sebagainya. Ada sebarang soalan dulu sebelum kita move on? Okey. Ustaz, ini saya nak bertanya sikit lah, bukan mengenai dalam ibadat kita, dalam perbuatan kita mengaitkan kemenangan. Sekarang ni zaman bola sepak, okay? Dia kata boleh dunia. Setengah pasukan, bila dia menjadikan gol, dia buat sujud syukur. Dia sujud itu, dan ada yang buat macam ni. Adakah benda tu benda baru kan? Benda ni tak ada, dia ikut trend. Okay, jadi idola dia buat macam tu, jadi yang di bawah semua ikut. Di Malaysia pun semua ikut. Jadi kalau idola tu tak buat, jadi tak ikut. Adakah benda ni sujud syukur dan tunjuk tanda-tanda syukur semua tu, adakah dilakukan masa Nabi kalau ada kejayaan ke apa semua dilakukan masa Nabi? Baik. Kalau yang tunjuk ke atas tu oleh dapat sesuatu, tahu saya tak ada. Tapi mungkin dia nak beritahu ini semua kuasa Allah. Bukan berarti Allah tu bertempat di atas, tidak. Sama juga kadang-kadang kita cakap pada orang yang datang, minta maaf cik, yang ni bukan bidang kuasa saya, itu kena tanya orang atas lah. Padahal orang atas tu pejabatnya di bawah kan? Tapi atas manusia dari segi kedudukan gitu. Jadi setahu saya bersyukur dengan tunjuk ke atas tu tak ada. Tapi sujud syukur memang ada, disyariatkan. Cuma
Sujud syukur ni disyariatkan untuk nikmat yang ketara atau terlepas daripada musibah yang ketara. Kalau nikmat yang tak ketara, walaupun sebenarnya nikmat itu besar, itu tidak disunatkan sujud syukur. Contoh, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Jadi kalau nak kira sujud syukur dengan semua nikmat, kita kena sentiasa sujud syukur. Selagi kita itu beriman dan Islam, sekejap saja kita sujud syukur, sekejap saja kita sujud syukur. Tidak, dia nikmat yang mendatang. Contohlah ya, macam PM kita baru ni, tiba-tiba kan mula-mula bersaing, yang ni kena naik, yang ni kena naik, tiba-tiba oleh sebab ada perjanjian dan sebagainya, dia naik. Untuk dia boleh sujud syukur, sebab tu nikmat tu ketara. Tapi atas orang yang melihat, kalau zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau bila dapat tahu dilatih jadi khalifah, beliau bukan sujud syukur, beliau cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ni bala besar, aku kena pikul tanggungjawab ni. Tapi zaman kita ni, jadi pemimpin ni dianggap satu nikmat. Tuan-tuan misalnya dapat berita naik pangkat, tak ada tuan-tuan mana tahu naik apa ketua polis negeri ke ketua polis negara ke, boleh sujud syukur kerana itu nikmat yang ketara. Atau terlepas daripada musibah yang ketara, misalnya dalam perjalanan berlaku kemalangan, semua meninggal, kita seorang selamat. Jadi kita sujud syukur kerana selamatnya kita, bukan kerana kawan-kawan meninggal. Kerana kita seorang selamat tu pelik, orang lain semua meninggal, orang tengok kenderaan pun rasanya tak ada yang selamat. Tiba-tiba kita seorang selamat, lalu kita sujud syukur. Itu cara dia. Dan sujud syukur itu bukan untuk benda yang maksiat. Misalnya berjaya rompak bank, jom kita sujud syukur. Misalnya berjaya bunuh orang, kita sujud syukur, tidak. Jadi kembali pada masalah bola tadi, bola itu sendiri asalnya aktiviti yang harus, bersukan yang harus. Walaupun tengok daripada satu sudut macam kelakar. Kelakarnya di mana? Sebiji bola direbut oleh 22 orang, dah dapat, lepas balik, tendang balik, batuk berebut beria-ria, dah dapat bola, bawa balik rumah. Kan logiknya begitu. Dan masing-masing boleh beli bola seorang satu, tak boleh berebut. Tapi oleh kerana mereka rasa seronok satu bola direbut oleh 22 orang tu, dan masuk gol tu, rasa tu keseronokan dia, hukumnya harus saja. Tapi boleh jadi haram kalau dilakukan dengan cara yang haram. Misalnya tidak menutup aurat, ataunya kalau main bola tak solat. Jadi kalau itu dah jadi maksiat. Jadi kalau benda-benda yang macam itu sebenarnya tidak disyariatkan pun, setakat masuk gol bukan satu nikmat yang ketara. Bahkan kalau dalam keadaan tak tutup aurat, jadi kamu main bola tadi pun sampai tak solat, apa yang kamu nak sujud syukur? Kamu patutnya bersesedih dengan apa itu. Itu satu, daripada sudut pensyariatan. Yang kedua, daripada sudut cara dia. Sujud syukur ni bukan hanya sujud macam itu, dia ada syarat rukun dia. Syarat rukunnya secara umum sama seperti solat. Rukun tidaklah, syaratnya seperti solat, iaitu suci daripada hadas, menutup aurat dan menghadap kiblat. Rukun dia lebih simple daripada solat, iaitu takbir, sujud, takbir dengan niat sujud syukur, bangun daripada sujud dan bagi salam. Itu cara dia, itu rukun dia. Tapi yang mereka buat tu hanya macam buat agak-agak sajalah. Tak sah lah kalau dia buat tak tutup aurat, tak ada wudu misalnya, tak menghadap kiblat. Jadi itu perbuatan yang kemungkinannya termasuk dalam bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang haram. Sebab sujud ni asalnya satu bentuk ibadah. That's why kita tak boleh, saya nak sujud, tak boleh. Kena ada sujud. Kenapa kamu sujud? Sujud salat, silakan. Sujud syukur, ya silakan. Sujud tilawah, orang baca ayat sajadah, sunat kita sujud, silakan. Ni kamu sujud kenapa? Tak adalah saja nak sujud. Itu tidak disyariatkan. Jadi kemungkinan dalam konteks yang ditanyakan tadi, dengan tak berwudunya, dengan sebabnya itu tak sesuai, dengan apa, itu menjadi bid'ah yang sayyi'ah. Tapi asal sujud syukur itu ada dalam syariat. Wallahu a'lam. Baik. Tapi bab meniru tu lagi bahayalah. Kita asal benda tu jadi trend, kita tiru, kita kena semaklah dulu apa hukum dia. Baik, selesai. Kita ada masa lagi dalam 7 minit sebelum jam 11. Kalau tak ada soalan, kita pergi terus kepada tajuk yang selepas itu, iaitu ada orang berkata bahawa kalau Nabi SAW sudah iktiraf, berarti itu bukan bid'ah lagi. Itu namanya sunnah takririyah, sunnah periktirafan.
Jadi kita jawab, betul, apa yang kamu kata itu betul. Benda yang Nabi tak buat, Nabi tak suruh, orang lain buat, atau orang lain cakap, tiba-tiba Nabi iktiraf, itu dah jadi sunnah. Tapi sunnah ini berarti sunnah Nabi adalah mengiktiraf perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu sunnah Nabi. Maka kita kena ikut sunnah tu. Apa perkara baharu yang berlaku zaman kita, jangan terus kita larang. Jangan terus kata ni haram, sebab dulu tak ada. Jangan. Kita kena cek dulu selagi ke bercanggah dengan syarak. Kalau bercanggah, kita kena larang. Kalau selari, itu kita kena benarkan. Macam sekarang kan ada ura-ura sebahagian orang, dia kata nak halalkan perkahwinan sesama lelaki. Itu jelas bercanggah dengan syarak. Satu, benda itu bid'ah. Nabi tak pernah benarkan lelaki kahwin dengan lelaki. Yang kedua, itu bercanggah dengan syarak. Maka kalau ada orang nak buat macam itu, hukumnya haram. Pembedahan tukar jantina tak pernah berlaku zaman Nabi. Zaman kita ada teknologi macam tu kan, orang boleh pergi ke Thailand atau ke mana buat pembedahan tukar jantina. Jadi itu bid'ah yang sayyi'ah. Walaupun urusan dunia, pembedahan bukan ibadah, pembedahan hanya urusan dunia, tapi oleh kerana bercanggah dengan syarak tak boleh, dilarang. Baik, seterusnya ada orang kata yang Ustaz bagi contoh banyak-banyak tadi itu cuma tu berlaku zaman Nabi masih hidup. Sekarang Nabi dah wafat. Itu yang kami larang buat benda baru. Tak betul juga. Kerana sahabat Nabi sendiri buat benda baru selepas kewafatan Nabi SAW. Kan sahabat yang paling faham ajaran Nabi. Sahabat ni senang ceritanya murid Nabi. Kita yang lebih faham ajaran Nabi ke sahabat? Tentulah sahabat. Mereka berguru direct dengan Nabi. Tiba-tiba sahabat juga buat benda baru selepas kewafatan Nabi SAW. Contoh, pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asalnya Al-Quran tu tertulis tidak dikumpulkan. Tertulis kat sini sebahagian sini, sebahagian sini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mencadangkan supaya dikumpulkan. Kenapa? Masa itu Sayyidina Umar tengok dalam peperangan, masa itu Islam tengah berkembang, banyak berlaku peperangan. Jadi dalam peperangan ni ramai yang mati syahid. Jadi antara yang mati syahid ini adalah hufaz, orang yang hafal Al-Quran. Jadi selama bimbang, pun satu masa ramai yang mati. Kan Quran itu dalam dada mereka, yang punya dada dah mati. Nanti orang tak tahu Quran sebenar itu macam mana. Jadi Sayyidina Umar cadangkan pada Sayyidina Abu Bakar, kumpul Al-Quran dalam satu nuskah. Ini jadi rujukan, ini Quran yang autentik. Lalu Sayyidina Abu Bakar mula tak nak. Alasannya, Umar, macam mana aku nak buat benda ni, Nabi pun tak pernah buat. Mana benda ni baru, aku risau nak buat betul ke tak betul ni. Akhirnya Sayyidina Umar pujuk. Sayyidina Umar kata benda ni demi Allah baik. Ini untuk jaga Islam, ini untuk jaga keaslian Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Berarti sahabat pun buat benda baru asalkan baik. Kemudian yang kedua, perintah salat tarawih berjemaah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ni kadang-kadang kawan kita bangkang. Dia kata ni bukan bid'ah Ustaz. Salat tarawih tu dah ada zaman Nabi. Betul, ya, zaman Nabi SAW. Malam bulan Ramadan Nabi sembahyang, lalu ada sahabat ikut sebagai makmum. Malam kedua Nabi sembahyang tarawih lagi, sahabat ramai lagi, lebih ramai ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi tak keluar. Siapa yang pernah pergi Masjid Nabawi boleh bayangkan, Raudhah itu masjid, makam Nabi itu rumah Nabi. Tempat bersemadi jasad Nabi SAW sekali adalah rumah Nabi. Nabi tinggal di situ. Jadi Nabi keluar ke masjid itu sebelah rumahnya. Bila Nabi keluar salat, sahabat ikut. Malam kedua Nabi keluar salat, lagi ramai ikut. Malam ketiga sahabat tunggu, Nabi tak keluar. Jadi besoknya Nabi terangkan bahawa bukan saya tak tahu kamu tunggu saya semalam, saya tahu. Tapi saya bimbang diwajibkan. Kalau asyik buat secara konsisten, Allah wajibkan, nanti membebankan. Lalu sahabat pun sembahyang masing-masing, sembahyang sendiri lah. Berkekalanlah solat sendiri-sendiri ini sampai zaman Sayyidina Umar. Sendiri-sendiri ini macam mana? Ada yang sembahyang jemaah situ, ada yang sembahyang jemaah sana, ada yang sedang rokok, ada yang baru takbir, ada yang sembahyang seorang-seorang. Tarawih itu meriah, tapi macam itu, berkecamuk. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar datang ke masjid. Ini tak tahulah pemerintah kita mampu ke tak mampu nak buat macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila jadi pemerintah, hampir-hampir tak tidur. Kerana kalau tidur siang, rakyat susah. Rakyat nak jumpa, nak apa. Kalau tidur malam, kata aku susah, aku tak ibadah. Jadi hampir-hampir tak tidur.
Dan malam pun sedang marau, tengok keadaan rakyat macam mana, ada berlaku masalah ke apa. Pemimpin zaman kita kalau boleh buat melalui Facebook pada cantik sebenarnya. Kan buat satu page Facebook, siapa ada komplain boleh latih satu officer untuk report apa masalah rakyat pun dah bagus sebenarnya. Nak turun tu tak mampulah barangkali hanya kan masa kempen agak mampu. Masa dah jadi tu kurang mampu sikit lah, sibuk. Jadi sedang satu malam bulan Ramadan pergi ke masjid, tengok orang sedang tarawih tu meriah. Tapi macam itulah berkecamuk. Sedang kata alangkah eloknya nanti satu orang jadi imam, yang lain semua ikut satu orang imam. Jadi bid'ahnya di situ. Meletakkan seorang imam tu yang bid'ahnya. Ya, maka berarti sahabat Nabi juga buat perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak. Tak ada masalah pun. Kalau nak sembahyang berkecamuk boleh, sembahyang satu imam pun boleh. Kemudian apa lagi? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu membuat perubahan pada lafaz tasyahud. Tasyahud ni apa dia? Orang kita biasa lebih kenali sebagai tahiyat. Tahiyat itu sebab ada at-tahiyatul mubarakat. At-tasyahud kerana ada asyhadu an la ilaha illallah. Baik, macam mana lafaz dia? Masa zaman Nabi SAW, Nabi ajar tasyahud antaranya baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam ke atasmu wahai Nabi. Jadi selepas Nabi wafat, Sayyidina Nabi masuk tukar baca assalamu ala nabi. Dia potong ka. Salam ke atas kamu wahai Nabi. Jadi salam ke atas Nabi saja. Tapi mazhab kita tak ikut. Yang itu mazhab kita ikut sahabat yang lain, masih kekalkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian penulisan Quran zaman Sayyidina Osman. Azan pertama pada hari Jumaat. Azan pertama ni sebenarnya dari segi wujudnya tu yang kedua. Dari segi waktu dia dulu. Zaman Nabi SAW, bukan zaman Nabi saja. Zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tiga zaman azan Jumaat satu kali saja. Bila khatib dah naik atas mimbar, khatib bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khatib duduk. Masa tu Bilal azan. Zaman Nabi macam itu. Azan sebelum tu tak ada. Zaman kita kan ada azan dulu, baru khatib naik atas mimbar, bagi salam, azan lagi sekali. Jadi azan yang sebelum naik atas mimbar tu tak ada zaman Nabi. Zaman Sayyidina Osman tambah. Jadi Sayyidina Osman buat bid'ah, yang ini perkara baru. Tapi bukan bid'ah yang sesat, tidak. Bid'ah yang baik. Kenapa baik? Kerana zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam dah ramai yang berniaga jauh dari masjid, yang mana kalau azan lepas khatib naik atas mimbar, kot ramai tak sempat solat Jumaat. Jadi azan awal tu orang tahu dah dekat nak Jumaat, mereka tutup kedai, siap-siap pergi solat Jumaat. Dan tak ada sahabat bangkang. Mana semua sahabat setuju benda baru tak mesti salah. Sayyidina Ali radhiyallahu membuat selawat sendiri. Sekarang ni ada orang marah, ni selawat syifa tak boleh, selawat tafrijiyah tak boleh, selawat ini tak boleh, selawat itu tak boleh. Sebab alasannya Nabi tak ajar macam itu. Yang Nabi ajar kita kena amalkan. Tapi selawat ni mendoakan Nabi. Doa dengan lafaz lain juga boleh. Buktinya sahabat pun buat. Takkan kita lebih faham agama daripada sahabat Nabi. Kemudian yang terakhir, saya sebut terakhir itu bagi tuan-tuan lega sikit dan skor sikit. Kadang-kadang dalam kuliah ni saya rasa bila terakhir itu yang tidur di bangun terakhir nak habis, alhamdulillah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar juga menambah lafaz tasyahud dan lain-lain. Ini contoh bagaimana ada perkara baru yang dibuat oleh sahabat selepas kewafatan Nabi SAW. Kuliah yang akan datang insya-Allah di muka surat 29 ada orang kata lau kana khairan lasabaquna ilahi. Kalaulah benda itu baik, yang kamu buat ni baik, tentulah sahabat Nabi dah lama buat. Macam mana kita nak mendepani tanggapan kononnya kalau sahabat tak buat, itulah buktinya benda itu tak baik. Itu insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Alhamdulillah selesai.